Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Untuk hari ini kita akan teruskan pembelajaran kita, iaitu syair Pohon Buluh dalam buku antologi Ku Ingin Berterima Kasih tingkatan 1. Okey, ini contoh syair Pohon Buluh, ada 4 rangkap. Tiada bertangga naik mendekat, mata-mata menjaga segenap pangkat. Yang sedia ada sehingga sampai ke puncak menara. Banyak ada ia bersaudara, yang ada pula bersaudara. Selalu dipandang, dilihat adanya, tinggi rendah dijerat pangkatnya. Besar kecil ikat ginanya, terlalu kuat pula asasnya. Ikatnya licin di luar dan dalam, gelapnya di dalam seperti malam. Air tak tiris seperti bulan, ikat talinya tak nampak alam. Baik, kita akan teruskan. Kita akan tengok maksud rangkap syair dari satu rangkap ke rangkap yang keempat. Okey, rangkap yang pertama. Menara tinggi banyak bertingkat, di sana tiada bilik bersekat. Tidak bertangga naik melekat, mata-mata menjaga segenap pangkat. Okey, maksud rangkap pertama ini ialah masyarakat dinasihatkan supaya hidup secara bermuafakat tanpa mengira pangkat dan kedudukan yang dimiliki. Mereka hendaklah saling menghormati antara satu sama lain di bawah pemimpin yang adil dan bijaksana. Jadi nak terangkan pasal masyarakat perlulah bermuafakat, perlulah saling faham memahami antara satu sama lain. Okey, untuk masuk rangkap yang kedua. Masuk rangkap kedua ialah rakyat yang berbilang kaum hendaklah menanam sikap cinta akan negara. Apabila semangat patriotik dapat dipupuk dalam semua kaum, maka rakyat akan hidup dalam aman, sentosa dan sejahtera. Walaupun kita datang dari kaum yang berbeza, kita perlulah tanamkan sikap cinta akan negara
negara kita ialah apa? Malaysia. Okey, seterusnya untuk rangkap ketiga, maksud rangkap ialah masyarakat hendaklah hidup bersatu padu tanpa mengira kaum. Asas keamanan di sesebuah negara ialah rakyatnya yang berbilang kaum dapat hidup aman dan harmoni. Hal ini dapat mengelakkan perselisihan faham antara sesama kaum. Bila kita faham satu sama lain, pasti kita tidak akan bergaduh. Okey, untuk rangkap yang terakhir iaitu rangkap keempat. Perpaduan dalam masyarakat hanya boleh dijalin apabila rakyatnya yang berbilang kaum dapat hidup dengan aman dalam sesebuah negara yang aman dan sentosa. Rakyat yang sentiasa bantu-membantu antara kaum. Jangan pentingkan diri sebab dalam negara ni bukan satu bangsa sahaja yang ada. Kita teruskan dengan tema. Tema untuk syair ini ialah kepentingan hidup bersatu padu dalam masyarakat. Betul tak? Penting tak bersatu padu? Sangat penting. Okey, persoalan dalam syair ini ada 4 persoalan. Persoalan yang pertama ialah kepentingan hidup bermasyarakat di bawah satu pemimpin yang adil dan saksama. Maksudnya, walaupun masyarakat yang pelbagai, tapi pemimpin tu perlu bijak, perlu adil untuk memimpin masyarakat yang pelbagai itu. Seterusnya, untuk persoalan kedua, sikap cinta akan negara dan bersemangat patriotik dalam kalangan masyarakat amat penting untuk membina masyarakat yang bersatu padu. Betul tak? Kita perlulah ada sikap patriotik sebab sikap patriotik tu akan menyebabkan kita sayang kepada negara kita. Okey, persoalan keempat, kepentingan sikap hormat menghormati sesama kaum dalam sesebuah masyarakat untuk melahirkan bangsa yang kukuh. Bila kita hormat menghormati, kita faham satu sama lain, kita hormat budaya, agama masyarakat lain, pasti kita akan jadi masyarakat yang kukuh. Sebab apa? Sebab kita tidak bergaduh. Seterusnya, perpaduan amat penting dalam sesebuah negara yang mempunyai masyarakat yang berbilang kaum. Okey, seterusnya kita akan melihat bentuk-bentuk syair. Bentuk syair yang pertama ialah pantun ini merupakan pantun 4 kerat dan ia merupakan bentuk yang terikat. Rima akhir untuk syair ini ialah A. Jadi perkataan di hujung syair semuanya berakhir dengan huruf yang sama. Terdiri daripada 9 hingga 13 suku kata sebaris. Seterusnya, jumlah perkataan antara 4 hingga 6 perkataan sebaris. Semua baris ialah maksud. Kalau contoh dalam pantun kan, baris pertama dengan baris kedua merupakan pembayang, tetapi baris ketiga dan keempat barulah maksud. Tetapi dalam syair ini, kesemua baris tu mempunyai maksud yang tersendiri. Seterusnya, mempunyai 4 baris bagi setiap rangkap. Ada 4 rangkap, dalam satu rangkap ada 4 baris. Mempunyai 4 rangkap. Itu sahaja bentuk syair pohon buluh. Seterusnya, unsur bunyi. Dalam syair ini kita temui ada 2 unsur bunyi iaitu asonansi dan aliterasi. Asonansi ialah pengulangan vokal. Contohnya huruf I dan I. Kita boleh lihat contohnya itu cikgu telah masukkan ada pengulangan I dan I. Begitu juga dengan unsur bunyi, kita jumpa aliterasi iaitu pengulangan konsonan. Selain daripada A, E, I, O, U lah. Cikgu ada masukkan contoh, dia ulang huruf T. Gaya bahasa yang pertama, kita nampak sinkop. Sinkop ialah pemendekan perkataan. Contohnya, air tak tiris seperti kolam. Tak tu sepatutnya dieja dengan tidak, tapi dijadikan tak. Sinkop lah tu. Perlambangan tu panji-panji, perulangan yang ada. Kita nampak pada baris 1 rangkap kedua dan diulang lagi pada baris ketiga rangkap kedua. Ada juga diulang perkataan tu. Seterusnya kita jumpa gaya bahasa kata ganda iaitu mata-mata. Mata-mata tu merujuk kepada pemimpin lah. Seterusnya nilai. Apa yang kita temui dalam syair ni, kita temui 4 nilai. Nilai pertama bermuafakat, seterusnya semangat patriotik, seterusnya bersatu padu dan perpaduan. Contoh untuk huraian bermuafakat.
rakyat wajar hidup bermuafakat dan bersatu padu tanpa mengira kaum, pangkat dan kedudukan. Seterusnya, semangat patriotik. Rakyat yang bersemangat patriotik akan sentiasa hidup bersatu padu antara kaum. Seterusnya, bersatu padu. Apabila rakyat hidup bersatu padu, negara yang aman sejahtera akan terbina dengan kukuh betul. Dan seterusnya, perpaduan. Rakyat yang pelbagai kaum hanya boleh hidup aman dan damai sekiranya mengamalkan nilai perpaduan. Okey, seterusnya untuk pengajaran. Pengajaran kita ada kata kunci. Kata kuncinya ialah hendaklah, mestilah, wajiblah, sentiasalah. Kalau awak masukkan dalam soalan perlu ada kata kunci. Contohnya pengajaran dalam syair Pohon Buluh iaitu kita hendaklah bermuafakat sesama kaum tanpa mengira kaum, pangkat dan kedudukan. Tak kisah bangsa apa, kita kena saling bantu-bantu bermuafakat, faham satu sama lain. Kita hendaklah mempunyai semangat cinta akan negara agar rakyat dapat hidup dengan aman dan harmoni. Seterusnya pengajaran ketiga, kita hendaklah hidup bersatu padu demi kesejahteraan negara. Dan yang terakhir, kita hendaklah mengamalkan nilai perpaduan antara kaum. Okey, itu sahaja pembelajaran kita tentang syair Pohon Buluh. Jika ada apa-apa soalan, bolehlah berhubung semula dengan cikgu. Semoga supaya awak faham apa yang kita pelajari. Itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.